والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, muka yang ke-10 pada kata mana musaharah dah dah wasalisuha al-musaharatu, atau pada awaluha, dan bermula yang ketiga daripada khamsah, asbabul khamsah, yang ketiga daripada 5 sebab yang menghasilkan sifat ulfah, timbul perasaan jinak, kasih sayang, gembira dalam hati kita, jinak gimari tu, iaitulah al-musaharatu. Musaharah ialah musaharah. Musaharah ni apa? Berambil-ambilan. Berambil-ambilan. Apa makna berambil-ambilan? Bernikah. Bernikah antara dua pihak, antara ambil kecek muda bahasa leka bahasa kitab, berambil-ambilan. Dalam yang kata gana, di bawah yang kata gana, cuba tengok al-musaharatu, gapo musaharah. Ni kalau kita ngaji fiqh juga, salah satu sebab yang jadi mahram juga, mahram bin musaharah. Musaharah mana? Iaitu musaharah tu ialah ayyatazawwajal insanu, bahawa berkahwinlah oleh seorang manusia, berkahwinlah oleh seorang manusia, yatazawwaju min qaumin, berkahwin daripada perempuan bagi satu kaum, min, seolah kata min imraati qaumin, saya kata daripada seorang perempuan bagi satu kaum. Kita pergi menikah dengan orang Tino kampung tu, kampung Dalau, kahwin dengan orang Tino kampung Dalau. Tu dulu kita dengan orang Dalau bukan jadi rapat mana. Tapi bila kita pergi menikah dengan titik kampung tu, jadi waris-waris dia tu, jadi kita rapat pula dah. Jadi jinak dengan waris-waris bagi Tina tu. Dengan sebab kita musaharah. Musaharah ni bukan saja nikah dengan Tina, musaharah dengan jalan mana kita kata. Bila kita nikah dengan orang Tina tu, kita dengan dia jadi laki bini. Maka ayah dia tu jadi tok tua kita. Jadi ayah kita adalah ibu dia, jadi ibu kita adalah, jadi mahram kita adalah. Mula rapat sampai ke tok tu pula. Jadi rapat jinak habis sampai kepada tok. Tu orang panggil musaharah. Au yuzawwijahum, dia kata, atau kepada yatazawwaja, atau mengkahwinlah ia al-insan hum, akan mereka itu kaum, menikah akan kaum tu dengan orang lain. Ni kita
gi menikah dengan orang lain, ataupun kita mengkahwin akan mereka dengan orang lain. Ikutlah jalan belaka. Mengkahwin ia an-insan hum akan mereka itu. Mengkahwin ni buat menikah. Yatazawwad kita sendiri nikah. Yuzawwid kita menikahkan orang. Itu tazwid. Tu al-musaharatu. Tu kecek lagu tu. Cara berambil-ambilan tu jadi juga weh. Nak we dijinak tu yo nikah. Nikah. Ni sama orang sendiri. We orang luar sikit kak. We dihasilkan jinak ke tu sampai kepada nu. Jinak. Ni tele kapung tu. Tak lepas pada orang. Bila-bila dua pupung. Jadi duk jinak dah. Hak tu jinak dengan nasab dah hak tu. We ada jinak kat luar-luar sikit. Dengan cara musaharah. Li'annal insana, ini ilat kepada suatu mahzub. Supa dulu juga tu. Takdir lagu mana kalau kita panah dah. Wa innama kanat al-musaharatu min asbabil ulfati. Takdir supa tu juga. Supa hok marai dulu. Marai, ingat tak? Wa innama kanat al-musaharatu min asbab al-ulfah. Hanya sungguhnya adalah berambil-ambilan, ambil gimari ni adalah ia setengah daripada sebab hasilkan jinak hati. Sebab apa? Li'annal insana, kerana bahwasa tiap-tiap manusia itu, innal insan an kullal insan, alif lam lil jinsi. Kerana bahawasanya tiap-tiap jenis manusia ni, tak kira tua muda, tak kira kulit hitam kulit putih, manusia ni khaba'na idza ahabba, jumlah tu apabila kasih ia al-insan, bila dia cinta dia kasih, bila dia jatuh cinta dia kasih, mari kasih dia irsahu, apa bagi ahabba. Apabila kasih ia seorang manusia tu kasih akan irsahu irsal insan. Irsa ni apa Irsa ni apa? Dalam yang katakan al-irsu bil kasri. Bermula al-irsu, han kata irsu tu makru al bil kasri, dibacakan dengan kasrah in. Irs. Apa irsun? Imra'atur rajuli. Ialah tu khabar tu. Al-irsu mubtada, imra'atu tu khabar. Bermula irsu tu ialah isteri bagi seorang. Imra'atu perempuan, maknanya isteri. Isteri bagi seorang. Isteri kita, bini kita, tu irsun tu. Kalau kecek bahasa sikit orang panggil apa? Pasangan kita, pasangan hidup kita. Pasangan kita dah. Dia tiap-tiap benda ada pasang dia. Kalau lipa sepasang, segu orang panggil. Dalam bahasa Melayu kecek pasang ni gu. Lipa, selipah, segu, sepasang. Maka orang sepasang segu. Maka kecek retina kita, pasangan hidup kita atau gu hidup kita, ku ciwit. Irsa ni ku ciwit dah lah tu. Gu tu ialah dah tu. Ku ciwit kita, iaitulah retina kita tu. Manusia kita apabila dia kasih akan retina dia, dia kasih akan isteri dia, dia kasih, dia kenal adik dia, dia kenal, dia kasih, jawab iza. Ahabba nas, dia kasih iyo al-insan, dia akan kasih juga kullaman yantami ilaiha, kasih akan tiap-tiap mereka, kullaman, ya kasih juga akan tiap-tiap mereka, tiap-tiap orang yang yantami, yang berhubunglah man, berhubung ilaiha kepadanya, kepada irsahu, kepada irsihi. Rujuk kepada irsa. Irsa tu perempuan tu, irsa tu kena ke muannah tu. Tu irsun tu kena ke retina kita. Tu dia dah. Apa maksud?
orang kita, kita kalau kita sayang ke bini kita, kalau kita kasih ke bini kita kasih siapa habis, siapa ke ayah dia, siapa ke pok menakir dia, siapa kepada mak menakir dia, siapa kepada adik dia, kakak dia, kita kasih habis, kutik kasih habis. Dia mula kasih kepada pasangan dah. Dia mula habis. Jadi jinak klik mari habis. Tu. Sebaliknya kalau balah dengan bini, kutik balah habis juga. Jadi paling murih belaka pula. Siapa ke orang tu jadi kutik murih. Tu dia. Apabila kasih akan pasangan dia, nasihat kasih akan tiap-tiap orang yang terbangsa dan berhubung ia orang tu kepadanya, kepada irsa. Siapa saja yang kena mengena, yang kami ni terbangsa, terhubung, kena mengena dengan dia. Orang yang kena dengan retina kita, jadi kita kasih juga. Habis itu, pasal dia dah. Habis tu cara dia juga tu. Habis orang dulu, masa dulu raja-raja ni, ya lagu tu. Anak dia pergi menikah. Ya moga negeri Tani misalnya. Dengan satu negeri lagi, negeri Johor. Masa dulu Johor pun kerajaan besar. Johor pun satu negeri yang ada kerajaan. Tani pun ada negeri yang ada kerajaan. Maka dia dikelahi semua. Dia berkelahi juga, teka-teka tekih mari. Lah kau Raja Taning anak perempuan dia kepada Raja Johor untuk menikah. Akhirnya Raja Johor jadi rapat pula. Di Taning jadi seolah kata masa dulu lagu tu sia pun lagu tu. Cara nak berdamai, cara nak menjinak antara dua negeri. Tak sewe dikelahi ke. Ya tak anak. Akhirnya jadi rapat lah, tak ada wesel lah kita. Tu cara dia. Masa dulu Raja Taning dulu dia nikah dengan Raja Johor, anak Raja Taning, tak ingat nama. Tu ya tak gitu. Habis itu Raja Kuning tu kena kat Kelantan pula dah. Jadi nikah dengan Kelantan. Ya gitulah cara untuk nak musaharah, nak timu ulfah belaka tu. Qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah, berkata oleh Khalid pia ni, Khalid yang ibnu, yang ialah anak, sifat pada Khalidu. Khalid yang ialah anak bagi Yazida tu orang ismul ladzila yang sarih, menegakkan dua ilat, satunya wazif, yang keduanya alam. Mudhafu ilaih bagi ibnu mudhaf, Yazida mudhafu ilaih, khopak dengan patah kerana ismul ladzila yang sarih. Berkata oleh Khalid yang jadi anak bagi Yazid ni orang ni. Yazid ni pia pula, Yazid bin Muawiyah. Yazid yang ialah anak, ibni tu sifat ada Yazidah pula, ya khopak pula, sebab Yazidah tu khopak dah, ibni pun sifat dia. Yazid yang ialah anak bagi Muawiyah bin Abi Sufyan tu lah sahabat Nabi radhiyallahu an. Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah masuk Islam. Ingat tak Muawiyah anak Abu Sufyan? Abu Sufyan pun kafir di Makkah tu dulu tu, masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam di tahun yang ke-8 Hijrah dah, 9 Hijrah dah, akhir-akhir lah. Muawiyah ni juga yang kita masyhurnya hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, sanad naik ke Muawiyah ni. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Adapun Yazid anak Muawiyah, Yazid ni suruh orang bunuh Sayyidina Husain ni. Yazid ni sampai tu duk khilaf ulama, Yazid ni fasik ke mukmin ke kafir? Tu duk fasik ke orang berjuru ke orang mengarut, duk khilaf pula ulama. Sehingga ulama kata ngarut Yazid ni orang fasik. Sehingga kata orang beriman, orang yang soleh. Duk khilaf pula pasal ni, pasal dia salah satunya dia bunuh Sayyidina Husain cucu Nabi, Yazid.
bin Muawiyah. Sebab tu ulama kata kalau mu nak bercela, kalau mu nak kata nak mengepek, kau ada Yazid je. Jangan lebih sahabat kepok je. Pok je sahabat Nabi. Kecek sahabat kepok je tu tak boleh. Sahabat Nabi semua adik. Berdosa pula kalau kita kecek celakan sahabat Nabi. Qul fi Yazid wala tazid. Syekh Jumaat kata. Takallam fi Yazid wala tazid. Mengkecek pada Yazid je kalau nak kecek. Nak mengepek. Sayyidina Husain ni kecek pada Yazid je. Jangan lebih sampai ke pok ya. Jangan. Pok ya Muawiyah ni sahabat Nabi. Walaupun dia bertekan dengan Sayyidina Ali pun Muawiyah, buku dia dengan sama dia serah pada Allah. Kita tak tahu cara. Tu tak tahu cara. Tu dah lah Johara kata dah kan. Tu benda yang berlaku antara sahabat Nabi hak bertekan. Muawiyah perang dengan Sayyidina Ali. Muawiyah ni perang dengan Sayyidina Ali. Kita tidak bercara. Hak tu serah masing-masing ijtihad. Tapi dua-dua tu sahabat Nabi berlaku. Tak ada mencela siapa dia. Lepas tu serah kepada Allah. Siapa kena pada ijtihad, siapa salah pada ijtihad, serah kepada Allah. Muawiyah. Adapun Yazid ni kena berkecek sekadar dia. Khalid ni anak Yazid pula. Khalid anak Yazid. Lepas pada pak yang mati tu, Khalid pula naik jadi khalifah. Muawiyah ni selepas pada Sayyidina Ali lantik orang Madinah, letak Sayyidina Ali jadi khalifah di Madinah. Muawiyah ketika tu duduk di negeri Suria di Syam. Kerana Sayyidina Uthman hantar dia jadi pokrang di Syam. Muawiyah kata, aku tak akan bai'ah lagi kepada Ali sehingga Ali ni cari orang yang bunuh Uthman dulu. Boleh. Cari orang yang bunuh Sayyidina Uthman dulu. Sayyidina Ali kata, kau dululah. Kita lah ni kena cari ketua dulu, wisiat dulu. Bila kerajaan kita teguh molek, barulah kita cari orang. Muawiyah kata, tak jauh. Akhirnya Muawiyah tak jauh berbai'ah kepada Sayyidina Ali. Tu ada di Syam tu. Akhirnya dia lantik jadi kerajaan baru pula. Lepas Sayyidina Ali tu kak, Sayyidina Ali mati, kena bunuh di puak Khawarij. Puak Khawarij bunuh Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali mati, Ali Madinah letak Sayyidina Hasan pula jadi khalifah ganti Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan tak save dikelahi banyak. Akhirnya serah kerajaan tu kepada Muawiyah lalu. Muawiyah mumiklah cara. Kalau kita main tekan lagu ni tak ada bahasa ni. Akhir Sayyidina Hasan pun serah. Muawiyah letak kerajaan baru jadi kerajaan Muawiyah. Kerajaan Umawi. Tu gitu panjang lebar mari tu. Tu Umayyah. Lepas tu jadi raja lah. Dia seolah raja lah dia. Muawiyah ni raja. Bukan khalifah, dak dia raja. Lepas Muawiyah mati, Yazid naik. Yazid ni dia dikutik bunuh Sayyidina Husain. Cukup mana tak tahu dia tekan denai ke apa, tak tahulah dengan Sayyidina Husain. Mati kena kerak tekak Sayyidina Husain, masya-Allah cucu Nabi radhiyallahu an. Tu dia kena kerak tekak. Tu di Karbala di Iraq. Lepas tu Yazid, lepas tu Khalid pula naik lepas Yazid. Khalid kata kena? Khalid kata kana abghadu khalqillahi ilayya ala Zubairi. Khalid kata adalah abghadu khalqillah, adalah abghad ni isi tafdil lah, adalah terlebih benci, adalah orang yang terlebih benci khalqillah daripada segala makhluk Allah Ta'ala. Orang yang terlebih benci sekali daripada segala makhluk Allah. Tengok tu, benar-benar adalah dulunya boleh buh hati sebab kana Pak Ahmadi. Adalah dulunya orang yang terlebih benci daripada segala makhluk Allah. Idafah bermakna min kerana ismu tabdin ba'du ma yudafu ilai. Idafah isim abghadu kepada khalqi, idafah bermakna min. Adalah dulunya orang yang terlebih benci daripada segala makhluk, terlebih benci ilayya oleh aku. Orang yang terlebih benci olehku. Ku ni Khalid. Dia nak bermakna oleh. Kerana ilah tu apa panggil? Ilah litabayyinin fa'il. Fa'il bagi abghadu. Fa'il bagi isi tabdil. Tabayyinil fa'il, menyatakan fa'il.
bermakna ulih gitulah sini. Tu. Adalah orang yang terlebih benci sekali daripada makhluk Allah Ta'ala oleh aku. Kecek bahasa kita. Orang yang aku benci sekali daripada makhluk Tuhan yang ramai-ramai. Makhluk Tuhan banyak-banyak tu, orang yang aku benci tu. Khalid kata, Pia Al-Zubairi. Khobar bagi kana. Ialah anak cucu bagi Zubair. Anak cucu bagi Zubair. Zubair bil Awam. Az-Zubair bin Awam. Tu lebih molek. Ni salah seorang yang Nabi janji masuk syurga tu hidup lagi. Salah satu daripada 10 orang yang al-mubasysyiruna bil jannah. Nabi kata boleh masuk syurga dah. Tu hidup ngongek-ngongek lagi duk jalan tonten-tonten Nabi jamin syurga dah tekah hidup. Salah satu daripadanya Zubair bin Al-Awam. Anak Zubair pia Abdullah bin Zubair. Sahabat Nabi juga. Abdullah bin Zubair ni duk berlawan dengan Yazid. Tak si akad bai'ah. Lari suk-suk. Jadi Allah anak cucu Zubair ni, Abdullah bin Zubair ni jadi pala dia untuk bertekan dengan Yazid. Dengan Yazid bin Muawiyah. Bila Yazid jadi khalifah, Muawiyah tak ada dah, mati dah. Yazid naik. Bila Yazid naik, Abdullah bin Zubair tak percaya pula. Tak sui. Jadi lari. Kena paksa di khalifah pun jauh mati. Abdullah bin Zubair. Aku tak sui akad bai'ah kamu. Gitu lalu. Yazid ni jadi tekan lagi dengan Abdullah ni. Siapa kepada bila Yazid mati pun Khalid anak bagi Yazid ni taruh dendam belaka kepada Al Zubair ni. Anak cucu Zubair. Kepada pok ni kerah kepala ni. Al Zubair pok tu kerah kepala pok ni. Khalid kata, puak hak aku benci kali puak anak cucu Zubair tu, hak aku benci sep. Anak cucu bagi Zubair bin Awam. Termasuknya Abdullah bin Zubair dan lain-lain lagi. Aku benci sekali dulu ni. Hatta sehingga bahawa ayalah kat tu. Hatta dengan mana illa kat. Sehingga bahawa tapi sini dia PMAD dia tak ada nasab pun dah jadi jumlah takwil masdar tu kira jadi menjeru. Kira gitu je. Sehingga bahawa tazawwajtu minhum, berkahwin oleh aku, berkahwin minhum daripada mereka itu ahli Zubair, sehingga aku menikah dengan puak dia. Sehingga aku menikah dengan puak dia. Nikah dengan dia. Maksud dengan minhum di sini kena kepada Ramlah binti Zubair. Anak Zubair ni juga nama Ramlah, anak Tina. Ramlah nikah dengan Deklah. Dulu beci berlaku anak cucu Zubair ni. Akhirnya bila nikah dengan Deklah, anak bagi Tok Zubair tu, dulu beci sekali dulu. Aku beci tapi sehingga berkahwin oleh aku daripada mereka itu. Berkahwin daripada mereka itu Al Zubair, iaitu berkahwin dengan Ramlah binti Zubair. Akhirnya boleh nikah dengan Deklah, kasih saya ke Deklah. Bila saya dengan Deklah, saya berlaku adalah Al Zubair. Fasaru ahabba khalqillahi ilayya pula dah. Maka ini atap kepada tazawwad tu. Maka jadilah mereka itu Al Zubair tu. Maka jadilah puak anak cucu Zubair tu lepas pada aku menikah dengan Ramlah binti Zubair ke, jadilah mereka itu ahabba khalqillahi ilayya, ialah yang terlebih kasih daripada segala makhluk Allah Ta'ala oleh aku. Kecil lagu tu. Yang ialah terlebih kasih oleh aku daripada segala makhluk Allah Ta'ala. Faham tak? Dulu bercisuk lah ni kasih suk pula dah. Tu. Lepas pada nikah Deklah,
nikah dengan Deklah binti Zubair, hak jadi berci sekali, paling kasih sekali pula. Masya Allah, tengok tu. Sebab apa? Sebab musaharah dah. Buat hasinkan jinak. Sebab tu duk kelahi-kelahi dengan puak mana, cari anak dara dia. Dalam kampung tu. Kadang-kadang dalam kampung ni ada dua puak. Tu. Pecah dua dah kampung kita, dua puak dah. Kita duk lekning, ayah kita ada puak ning. Tu. Puak awata dulu. Tu puak lagi puak awata baru. Tu. Puak nayuk dulu kita ni. Puak nayuk baru. Jadi puak dah. Siap lah. Siap buat lagu mana. Cari. Nikah dengan anak nayuk baru. Kita. Akhirnya jadi baik kelik. Jadi baik. Jadi sebab juga boleh jadi berjinak lagi. InsyaAllah ya ada sebab juga. Sebab tu lah ya kena usaha. Kalau kita tak nikah sendiri pun kita pergi menikah orang, cari orang. Pergi jadi we boleh hidup baik kelik dengan cara ni. Tu cara ulfah orang panggil. Warabi'uha, dan bermula yang keempat daripada khamsatul asbab. Bermula yang keempat daripada 5 sebab ialah apa? Al-birru, membuat baik. Membuat baik. Birru ni buat baik. Kita buat baik ke orang. Apa dia birru? Wa isti'nab. Dan bermula ia wa huwa, dan iaitu al-birru. Buat baik, al-birru birrun ialah al-ihsanu ilan nasi. Ialah membuat baik, melakukan baik, mengkerja kebaikan ilan nasi, kepada manusia. Membuat baik kepada manusia. Buat baik ke orang, itu al-birru. Buat baik ke orang. Bila kita buat baik, hak jadi murid pun jadi kasih. Sebab tu dia kena balas dengan baik. Tu habis itu. Qala syairu, kerana telah berkata oleh syair. Qala ni menempati ilat dah tu, menempati li anna. Tak ni dah. Tu. Qala syair ai li qauli syairi, ilat kepada suatu mazhab takdir seperti ni. Wa inna ma kana birru min asbabil ulfah. Qala syairu, kerana telah berkata oleh syair. Dia syair di sini kena kepada Abul Fathi Al-Bastian. Ni kita tahu hak ni. Hak dulu tak tahu. Hak ni tahu. Tuai hak kata dia. Syair tu orang yang berkata syair berpatung Arab. Nama dia Abul Fathi Al-Basti. Mati tahun yang ke-400 Hijrah. Korong ke-4. Orang korong 4. Orang korong 4. Kita korong apa dah? 14 dah. 10 korong lepas dah ya. Beribu tahun mari dah. Masya Allah. Ya kata kena, ahsin ilan nati tasta'bid kulubahum fatalama sta'badal insana ihsanun. Ni ingat lama. Maksud dia dicuhik tu, ingat dicuhik dah hak ni. Belum pada ngaji kitab ni pun kita ingat dah kutip dia dah buat tubik dah. Dengar dia. Lepas tu ngapa? Ahsin ilan nasi tasta'bid kulubahum. Hak ni saya tulis taruh lebok lalu dah hak ni. Ingat. Ahsin ilan nasi tasta'bid kulubahum fatala masta'badal insana ihsanun. Hai, lok dah weh. Ni, dah tulis dah ni. Dah dah. Sat ni. Abul Fathi dah dah. Tak ada. Nyanyo kamu. Padu agak apa kau kali tulis? Tulis hak lain. Tak apa. Tak tulis lah. Nak baca tu. Lama. Ahsin, hendak buat baik oleh engkau. Ahsana yusinu ihsan. Itulah ahsana yusinu ahsin atau af'ala.
Ahsin, hendak buat baik oleh engkau ilan nasi, kepada manusia. Buat baik ke orang. Tak kira lah orang kafir, orang Islam, orang mana-mana pun, semua kita buat baik. Hendak buat baik oleh engkau kepada seluruh manusia. Tasta'bid. Ini jawab Ammar orang panggil. Nak jazid atau jalak jawab. Jawab Ammar. Jawabul amri. Nascaya tasta'bid qulubahum. Bila engkau buat baik ke orang, tasta'bid, nascaya memperhamba oleh engkau qulubahum, akan hati-hati bagi mereka itu. An-nas. Memperhamba. Apa memperhamba? Membuat hamba akan hati mereka. Masya Allah. Kalau kita buat baik ke orang, sekurang-kurangnya hati mereka tu jadi hamba kita dah. Walaupun zahir lek luar nampak keras, hati yang mari kita dah. Hati yang hamba kita dah, ikut kita dah, hati yang turut kita dah. Cuba buat baik. Kalau kita buat baik ke orang, boleh hati dah orang panggil. Dai cai dah. Sia panggil dai cai lah. Dai cai dah. Dai cai orang tu dah. Tu memperhamba oleh engkau akan hati mereka itu. Masya-Allah dah. Buat baik. Buat baik. Sebab tu Nabi kita ya balas dengan baik semua. Wala yuqabilu ahadan bima yakrah. Nabi tak akan membalaskan seorang dengan barang yang orang tu benci. Bila walaupun orang tu buat benda tak molek kepada Nabi pun, Nabi akan balas dengan benda orang tu kenal. Tu Nabi kita. Sebab tu dia balas lagu tu, akhirnya hati demo tu bahagian Nabi dah. Akhir masuk Islam dengan sebab tu ya. Oh Muhammad ni Allah. Tu. Habis itu tasta'bid qulubahum fatala basta'badal insana ihsanun. Maka ni fa ta'liliyah ilat kepada tasta'bid qulubahu. Dikatakan fa ta'lil dengan makna kerana. Fa ta'liliyah. Sebab apa engkau akan memperhamba hati mereka? Fatalama, kerana lama-lama dah, banyak kali dah. Tola tak asal makna apa? Lama, panjang, lama. Ma tu makafah, orang panggil makafah. Ma tu maziddah, masuk. Asal tola ni PM madi. PM madi ya ada fa'il tak itu? Maka tolama ni tak ada fa'il dah. Sebab apa? Sebab ma mari sekat kerja mari sekat kerja. Ni salah satu fa'il yang tidak ada fa'il dah ni. Tolama ni. Kerana ma tu mari sekat kerja dah. Tolama nak gapo? Nak fa'il. Hai tak leh. Kawan mari sekat. Ma tu makafah nama dia. Mari sekat kerja amal tola. Maka kira-kira tolama maka lama-lama dah. Banyak kali dah. Lama-lama mari dah. Tu tolama. Tolama ashku gharami. Tolama. Tolama maka lama-lama dah. Ista'badal insana ihsanun. Lama-lama dah. Jumlah tu jumlah musta'nafah lah tu. Jumlah tu jumlah lepas pada tolama ni jumlah isti'nafiyah. Orang panggil mula semula. Kira tu. Tak ada orang panggil, tak ada jadi hubung, tak ada jadi sakut dengan tolama. Ya, tolama tak lewat gapo ni. Tak lewat gapo kawan. Tolama kasurama rubbama ila belaka tu. Makafah belaka tu. Fatalama maka lama-lama dah ista'badal insan memperhamba akan manusia ihsanun oleh membuat baik. Ihsan itu fa'il bagi ista'badah. Lama-lama mari dah membuat baik itu buat hamba ke orang. Jok pada dulu sampai ke ni benda yang memperhamba akan manusia ihsan. Ihsan tu buat orang jadi hamba kita.
Dengan sebab buat baik kepada orang, tema tu kita berlaku. Ikut kita kata. Dengan sendiri dia mahu turut kita. Sebab tu ihsanlah dalam kampung kita buat baik. Oh tu. Kalau buat jahat, bukan dia hamba dak. Dia nak jadi raja kita. Dia jadi penghulu kita. Kecek gapo-gapo pun tak nak terima. Tu. Sebab tu ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatala masta'badal insana ihsanun. Ingat Allah, lama-lama mari dah membuat baik ni lah, memperhambakan manusia. Tu. Tak percaya try tengok. Tak percaya try tengok. Benda ni boleh try. Benda tak boleh try, tak boleh try. Benda ni boleh try. Try tengok sungguh dak. Itu dia. Buat baik dengan nying lagi dah. Kita makan tulai kepada hening. Hening makan tulai. Makan tulai sekali je. Hening duk lapar-lapar kita hela makan ni dia. Hening tu tak akan kikir kita selama-lama. Dia tengok muka dia tu. Orang ni biasa makan dekat aku. Dia tak akan kikir kita. Try tengok tak percaya. Hening lagi apatah lagi manusia. Tu. Wa khamisuha al-ikha'u. Dan bermula yang kelima daripada khamsati asbab, daripada 5 sebab ialah al-ikha'. Baca ikha'. Bukan akha' dah, baca ikha'u. Ikha' ni apa ikha'? Membuat adik-beradik. Ikha' ni mempersaudara. Ikha'. Ya masdar tu ikha' tu daripada wazan fa'ala tu. Akho yu'akhi mu'akhatan wa ikha'an. Atau wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Atau wazan tu. Baca tu. Al-ikha'. Al-ikha' ay baina syakhsaini. Mempersaudara antara dua pihak. Baina asyakhsaini. Kita mempersaudara, membuat adik-beradik. Secara juga tu. Tu. Waktu cari adik-beradik. Tu. Kama akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansari. Masya-Allah. Wazalika al-ikha. Wazalika al-ikha kainun kama. Wazalika jadi kah tak lu mazhub, khabar bagi mubtada mazhub. Wazalika dan bermula di Makkah itu al-ikha. Mempersaudara tu kainun adalah ia. Kama akha seperti mempersaudara ma masdariyah. Kama akha seperti mempersaudara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mempersaudara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirina, di antara segala orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Muhajirin itulah orang yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Wal ansari, dan antara segala yang menolongkan orang muhajirin. Ansar jamak daripada nasirun, mana segala yang menolong, orang yang membantu menolong pekerjaan. Muhajirin itu hijrah pindah daripada Mekah ke Madinah. Puak ansar ni pun nanti tolong di Madinah. Puak ansar, itu namanya. Atau muhajirin dan ansar. Maka dua jadi adik-beradik berat. Adik-adik berat. Nabi mempersaudara berat. Tu saya tengok akhirnya hak ada bini pak cerai seorang kepada hak muhajirin mari tu. Tinggal anak bini mari. Bini mu ambil kamu. Tak ada duit duit. Tak ada kebun kebun, tak ada kerja kerja. Orang muhajirin mari 10 jari ya, tak ada boleh buat gapo mari ni. Tu orang ansar membantu. Tengok jadi adik-beradik berat. Masya-Allah, masya-Allah. Orang dulu dia ya baik sungguh. Orang dulu ya wak orang panggil gapo? Wak adik kakak lah dah. Tu. Bainal muhajirin wal ansar. Litaqwa rabitatuhum wa tazida ulfatuhum. Ila kepada akhir tu. Sebab apa Rasulullah mempersaudara akan antara muhajirin dan ansar? Ila pada akhir. Kerana apa Rasulullah mempersaudara antara orang muhajirin dan orang ansar? Litaqwa, supaya jadi kuat. Qawiya yaqwa, taqwa.
Bukan takwa dengan makna taqiyah tu dah. Tu takwa, takut ni takwa ni fi'il mudhari'. Hak takwa nu takwa masdar. Hak ni takwa fi'il mudhari', nampak serupa ya, tak serupa. Li taqwa rabitatum, supaya jadi kuatlah rabitatuhum, hubungan bagi mereka itu al muhajirin wal ansar. Nak kuat lagi hubungi rabitah, hubungi antara mereka. Tu padahal iman tu pun cukup dah. Kalau kira sungguh tu dengan sebab ad-din tu pun mempersaudara dah, mengasih ulfah dah sebenarnya. Tapi Nabi mempersaudara lagi. Pok mu dua ni adik-beradik. Tu Nabi kata. Wa tazida ulfatuhum, atau kepada takwa. Ya nasab tu kerana lam tu lam li illah lamul kai tu kan. Lamul kai. Nasab akan fi'il mudhari' agak tu takluk kepada akhir. Dan supaya tambahlah oleh jinak bagi mereka itu ulfatu tu jinak, supaya tambah lagi jinak hati bagi mereka itu al-muhajirin wal ansar. Nak bertambah lagi jinak hati. Habis itu. Tu. Wa amma fadlul ulfati, dan adapun bermula kelebihan bagi berjinak-jinak hati. Apa kelebihan dia? Fal ifadatu, yani fahuwa kasiratun. Jangan ada kecil lagi tu. Fahuwa kasirun, jangan ada kecil lagi tu. Wa amma fadlul ulfati, dan adapun bermula kelebihan bagi berjinak hati ni. Kita berjinak hati pergi mari ni, apa kelebihan dia? Fadlul mubtada, khabar dia mahzuf. Fa tu jawab amma, khabar mahzuf. Fahuwa kasirun, jangan ada takdir lagi tu. Maka iaitu kelebihan tu banyak. Tak habis nak raya. Tapi ambil setengah ya. Minhu al-ifadatu wal istifadatu. Takdir lagu tu lah. Fal ifadatu, yani fahuwa kasirun. Minhu al-ifadatu wal istifadatu. Banyak. Setengah daripada hak kata banyak tu al-ifadah. Apa ifadah? Memberi faedah. Al-ifadatu ai ifadatu syakhsi al-akhara. Ifadatu syakhsi al-akhara bil ilmi wal man. Memberi faedah oleh seorang akan seorang yang lain. Kita dengan Allah jadi adik kakak dah. Jadi sebab adik beradik dah. Bila mempersaudara antara kita dua ni adik-beradik ni dah. Wak adik-beradik. Tengok orang tua dulu. Mu ingat dengan Allah tu. Wak pok mu tu. Dengan Allah tu mu kena wak pok. Aduh, you gajak lagu tu. Orang tua dulu. Dah ingat dah. Dengan pok Allah tu. Ingat kata pok mu. Mu kena wak pok ke dia. Dengar kata dia. Kalau ayah tak ada lagi pun, dengan Allah mu kena wak pok. Tengok orang tua dulu dah. Maka kecek tu dia mempersaudara siapa tara tu. Memberi faedah oleh seorang akan orang lain. Kita sendiri faedah. Memberi faedah dengan cara apa? Bil ilmi, dengan cara memberi ilmu. Mengajarlah dia jadi adik kakak tu, kita apa kita nak royak. Ada ilmu kita nak sapa, ada ajaran Islam kita nak sapa, nak dapat faedah juga. Wal mali, dan harta. Ada duit kita membantu, menolong, tu dapat memberi faedah ke orang. Tu dengan sebab jadi adik kakak tu juga memberi faedah ke orang. Wal istifadatu, istifadah dan mengambil faedah. Hak saat ni memberi faedah, istifadah ni mengambil faedah. Ambil faedah. Dapat faedah daripada orang lain. Istifadah ini istifadatu syakhsi minal akhar. Istifadah tu kena takdir istifadatu syakhsi minal akhar. Dapat faedah oleh seorang daripada orang lain. Kita dengan Allah jadi adik-beradik.
Kita ada ilmu, kita nak mengajar dia, kita ifadah. Dalah istifadah. Kita ada ilmu, ada wi, kita wi ke dalah. Kita ifadah. Dalah istifadah. Dua pihak. Tok guru ngajar, tok guru ifadah. Anak murid istifadah. Sebab tu nak niat mengaji kan, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah. Sama ada mengajar, sama ada mengaji, kerana Allah Ta'ala berlaku. Tu jadi boleh ambil mari, ambil faedah gi mari, kecek bahasa kita. Boleh faedah gi mari, ifadah wal istifadah. Tu sikit sebanyak boleh ni kutip wak seteru lebih. Tak boleh kutip wak adik-beradik. Walaupun dia bukan keturunan kita pun, adik-beradik kita. Kira sebab adik-beradik dah. Tu dia. Tu habis itu dah. Wat ta'awunu 'alal birri wat taqwa, atas kepada ifadah, dan ta'awun, bantu membantu, tolong menolong. Ta'awana atau ada mufa'alah tu, atau ada ta'awun tafa'ala tu, atau ada musyarakah. Tolong menolong, bantu membantu, gimari. Tu. Asalnya ana ya, ana ni tolong biasa. Kalau ta'awana mana tolong menolong, tolong dua pihak. Tolong menolong, nanti kecek bahasa Melayu. Dan tolong menolong, tolong gimari, alal birri, di atas membuat baik, di atas kebaikan. Birri ni kena kepada kebaikan. Tolong menolong di atas kebaikan. Wat taqwa, dan takwa. Tulis sikit pada al-birri. Birru tu apa? Al-birru huwa ismun jami'un. Masuk belakang. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala minal a'mali az-zahirati wal batinati. Bir ni kebaikan. Apa makna kebaikan? Kebaikan ialah ismun, satu nama. Nama panggilan jami'un, yang menghimpun ia nama tu, mengkumpul, menghimpun. Likulli ma yuhibbuhullah, menghimpun akan tiap-tiap barang yang kasih akan dia akan barang tu oleh Allah Ta'ala. Tiap-tiap barang yang Tuhan kasih, tiap-tiap barang yang Tuhan suka, tiap-tiap barang yang Tuhan redha, dinamakan kebaikan belaka. Apa tiap barang tu? Minal a'mali zahirati wal batinati, daripada segala amalan yang zahir, kerja buat awak nampak tengok ni, wal batinati, dan amalan dalam hati. Amalan zahir ni semaya, puasa, kita dah berzikir. Amalan batin, kita ikhlas, kita redha, tu masuk dalam a'malul batinah. Semua tu tiap-tiap barang yang Tuhan redha dan Tuhan kasih dinamakan birri belaka. Tuhan suruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Habis itu tolong di atas kebaikan, wat taqwa, dan kerja takwa. Tu, dan kerja takwa. Habis itu wa bizalika tastaqimul ahwalu wa ta'tadilul umuru, dan dengan sebab demikian itu, bizalika ay bizalika at-ta'awun, dan dengan sebab demikian itu bawa sababiah, dengan sebab demikian itu tolong menolong itulah. Tastaqimul ahwalu, berbetul oleh kelakuan-kelakuan hamba, betul oleh kelakuan-kelakuan hamba. Bo ni takluk kepada tastaqim di belakang tu lah, kalau kira takluk kepada tastaqim di belakang. Dan jadi betul lah oleh segala kelakuan-kelakuan bagi hamba tu, dengan sebab tolong menolong tu. Jadi betul. Apa makna jadi betul? Jadi mudah. Tastaqim tu jadi mudah.
oleh segala kelakuan-kelakuan bagi hamba tu dengan sebab tolong-menolong. Kalau tak tolong-menolong, jadi kecok lah, tak betul. Tak jadi payah belaka. Dia tak pakak, jadi payah semua. Tapi bila pakak, jadi betul dan mudah segala kelakuan. Wa ta'tadilul umuru atau kebertastaqimu, dan bersama berat. Tak tadi ni tidak ni sama berat, betul. Sama berat oleh segala pekerjaan, al-umur, oleh segala pekerjaan. Sama berat belaka pekerjaan. Tak ada sengit lek ning dak. Jadi betul kerja dengan mudah. Berberat sama berat oleh segala pekerjaan. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ay wala tafarraqu fi dinillah. Surah apa weh? Tak ingat surah apa. Tengok dia kata, Allah Ta'ala sebut wa'tasimu, hendak berpegang oleh kamu. Dalam tafsir dia kata tamassaku, hendak berpegang teguhlah oleh kamu. I'tasimu, hendak berpeganglah oleh kamu bihablillahi. Dalam kata bihablillah ay dinihi, dinillah. Bihablillah, as-habli itu tali. Hendak berpegang teguh olehmu dengan tali bagi Allah. Ni berlaku istiarah ni kalau kita ngaji ilmu ma'ani, ilmu bayan. Hendak berpegang teguh oleh kamu dengan tali bagi Allah, yakni dengan agama Allah yang diserupa dengan tali, dengan hukum Allah yang diserupa dengan tali. Pegang molek dengan tali Allah. Duduk di mana tali tu? Turun di langit ni, tali di langit. Bukan tali sungguh, dengan agama yang diserupa dengan tali. Bihablillah, bidinillah al-musyabbahi bilhabli. Salah kata gitu. Tu. Hendak berpegang olehmu dengan tali Allah, dengan hukum Allah, dengan agama Allah. Han kata kamu tu jami'an sekalian. Han pada waw dan jamak. Di i'tasimu. Hendak kamu pegang teguh dengan agama Allah, pegang hukum Tuhan. Semua sekalian. Hak kamu tu sekalian tu pegang dengan hukum Tuhan. Allah Ta'ala suruh kita pegang dengan hukum Tuhan. Sebab hukum Tuhan ni akan menyatukan hati kita. Kalau tak sabit dengan hukum Tuhan, siap selerak tak apa habis. Wala tafarraqu, dan jangan, lam tu lam nahi dah tu. Dan jangan tafarraqu, dan jangan berpecah oleh kamu. Jangan berpecah oleh kamu. Tafarraqu tu ay tafarraqu fi dinillahi. Jangan berpecah belah oleh kamu pada agama Allah Ta'ala. Bukan pecah belah kecek yang kelahi gitu saja tak. Kena faham oleh ayat ni kadang-kadang ambil waktu ketubah. Jangan bala. Ambil ayat wala tafarraqu. Dak bala apa yang dak kelahi apa? La tafarraqu tu berdasar dengan apa? Berdasar dengan hukum. Kalau balah ki hukum tak apa. Kalau pecah. Ni pecah halai. Alih. Tu. Jadi kita dengan Wahbi ni nak pakai ayat ni tak boleh ni. Wala tafarraqu, baik-baiklah. Baik. Tak apa. Masuk jabir tulah. Nak jabir tulah kok mana dia pergi tu hak tarah. Yang pecah belah. Tu kata la tafarraqu. Wah, suku. Wala tafarraqu ay fi dinillah. Jangan berpecah belah pada pekerjaan agama Allah Ta'ala. Yang semaka kena sepakat buku agama. Tu dia. Allah Ta'ala suruh kita pegang. Kita masuk semaya Jumaat. Jumaat. Bukan sengaja ke apa lagi Jumaat Pak. Duk sah depan. Supaya biasalah kitanya.
Hari tu ada tok khatib mana tahu naik tu bertebah. Naik ke tebah. Duk baca tebah. Bila baca tebah, duduk antara dua khutbah. Kita pun bukan duk pergi cek gapo dia tertengok. Tok khatib tak ada tumak ninah leh antara dua khutbah dia. Bila duduk, asal tumak ninah ni syarat. Tak ada tumak ninah, tak sah khutbah tu. Kena tumak ninah antara dua khutbah tu. Duduk antara dua khutbah serta tumak ninah. Tak ada tumak ninah, tak sah. Tak sah khutbah. Tak sah khutbah Jumaat. Kita tengok tok khatib pun tak mengaji ketik. Habis tu nak jadi tok khatib punya kena belajar rukun syarat Jumaat Wimalat juga weh. Bukan semata-mata semangat nak pom baca ikut si. Hijau habis anak-anak hiya orang. Tak leh. Baca tu kena jaga juga. Ni kadang-kadang ayat Quran pun tak sebut. Doa macam-macam kena tahu dulu. Tok khatib lepas pada aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina macam salawat lagi hak tak apalah tok bila Allahumma salli ala tok khatib pun gadah le peluh ni. Mana terboin dua? Oh Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tu dia. Duk dulu ustaz. Duk dulu. Sekadar mana tu maknina? Qadar subhanallah. Tak leh ke qadar subhanallah? Qadar subhanallah. Tapi sunat duduk sekadar baca kulhu sudah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Tu maknina disunatkan qadar. Padahal subhanallah pun hasil dah. Serta tok khatib tu sunat baca kulhu kata. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yakul. Kau nak cari-cari tagi. Duk dulu ustaz. Ning gaduh lah. Oh, tu dia. Tok khatib tak ada tumak ninah dah ketika duduk antara dua khutbah. Kita pun terlihat akhirnya siap. Tok khatib tak ada tumak ninah. Nak royak kan kau duduk tengah ni. Nak panggil siap juga. Maka kita bagi kita ni wajib zuhur. Kalau kita ni atau tak sah dah khutbah tu. Malaikat kalau kita royak dia kena mula khutbah. Tak royak duk dia, kita seorang ni bertanggung diri kita. Demo tak tahu tak apa. Kita ni. Maka kita ni zuhur. Wajib semaya zuhur. Kita duk maya seorang zuhur. Ha tu dia. Tok khatib mari tengok. Apa yang ni? Orang. Dia kata, dia maya seorang. Pecah belah mu ni. Tengok tu pula dah. Dia orang kata kita macam munila wala tafarraqu lah. Kena gitu sorang gitu. Sebenarnya siapa yang tafarraqu? Kita bukan tafarraqu. Kita ni masalah iqtasimu bihablillah. Kita ni berpegang dengan hukum Tuhannya, tak dinamakan tafarraqu lagu tu. Kerana tafarraqu tu kira pada agama. Agama Allah. Maka kita pegang dengan hukum teguh ni tak dinamakan tafarraqu. Walau bercanggah dengan orang ramai. Orang kapung tu pakat sokong nak naik panggung orang kulit belakang. Kita seorang, ya Allah, mu ni tak pakat. Tafarraqu. Sebenarnya puak mu tafarraqunya. Kita seorang ni bukan tafarraqu. Hak ramai naik panggung orang kulit. Hak tu tafarraqu bidinillah. Demo tu bercanggah dengan hukum Tuhan. Maka seorang kita walaupun nampak supaya dengan berpecah belah tu, tapi bukan hukum pecah belah tu. Kerana kita ni iqtasimu bihablillah. Tapi kena betul-betul sungguhlah. Nama nak perasan seorang. Kena betul-betul hukum Allah Ta'ala. Tu yo sebenarnya situ. Bukan atas pakat belaka dak. Pakat benda yang baik. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Allah Ta'ala suruh.
wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan. Maka ayat Quran wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu fi dinillah. Pecah belah tu pada agama. Maka sebab tu orang Muhajirin dan Ansar semua bersatu pada, tak pecah belah apa. Kerana agama menyatukan hati mereka. Habis kat tu kemudian kata al-ikha'u wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yasha'u, 'amalin la yurfa'u, du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر خلاني أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش الصحب في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أن أتقياء علما ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه